Hai, Assalamualaikum. Okey, dah on Alright, tak perasan pula dah on. Okey lah. Okay. Batuk pula. Okey lah, sekejap saja kita buat live ni. Okey, macam biasalah. Sebab kita buat live pun kita tak nak lama kan. Kita buat live sekejap sajalah. Okey. Sebab ada banyak lagi kerja lain nak buat. So, kita buat live sekejap saja. Try pakai eyeshadow. Eyeshadow baru beli ni saja try. Lama dah tak pakai eyeshadow ni. Eyeshadow warna coklat lah. Dia taklah berapa ni kan. Comot lah. Pakai tangan je. Okay, dia make up tapi nampak macam tak make up. Tak lah, malas lah. Dah malam lah, nak tidur lah kan. Okay, saja je nak try. Try. Baru beli eye magic. Alright. Okay. Kita walaupun nak jual juga kosmetik ni, dia professional kosmetik. Lama dah lu beli ni. Tapi dia baru dapat. Lu order lah lama. Tapi baru dapat hari ni lah. Dia tinted ice pro pomade. Tinted E04 coklat. Dia warna coklat 4 gram. Daripada brand Pond's Eye Magic. Alright. Kecil je. Boleh tak dalam beg. Pergi mana-mana. Alu beli warna coklat lah. Tapi Alu tak nak lah beli warna biru, warna pink, warna hijau kan. Nanti kan orang tengok, alamak, nanti orang ingat langsui. Nanti orang ingat kan apa nama ni. Nanti orang ingat kuntilanak mana lah ni kan. Nanti orang ingat apa nama ni, Mak Lampir mana lah pakai eyeshadow warna hijau, warna pink. Okay. So, kita pakai warna coklat lah. Okay. Dia tak nampak sangat lah. Dia make up tapi macam tidak make up lah. Okay. So, apa kita nak cakap pada hari ni adalah mengenai kedai lah. Of course lah mengenai kedai. Okay, kita ada buka kedai runcit. Kedai runcit kita dekat Taman PD Utama. Nama kedai kita Pasar Segar Rizky Maju. Ataupun korang boleh panggil nama Rizky. Okay, kita buka kedai jam 9 pagi sampai 8 malam sahaja. Time PKP ni kita buka setiap hari, tak pernah tutup. Kecuali kalau hari raya, macam hari tu hari raya, kita tutuplah satu hari. Okay, tapi hari-hari yang lain semua kita buka. Kedai kita dekat dengan Hotel Chorus. Okay, sebelum ni banyak pelancongan. So, kita sale memang tinggi sebab kita harapkan pelancongan. Iaitu customer, pelancong-pelancong daripada luar negara ataupun dalam negara. Dia orang duduk dekat Hotel Chorus tu. Okay, dia orang duduk kat situ. Memang dekat sangat lah. Jalan kaki dah boleh sampai kita punya kedai runcit. Ataupun kita panggil kedai Serbaneka. Okay. Lalu nak pakai kedai Serbaneka lah sebab jual macam-macam kan. Okay. So, apa nama ni, kedai kita ada jual macam-macam lah. Okay, kedai kita lebih pada barang basah. Kita ada jual ayam, ikan, sayur-sayuran. Kita ada jual rempah. Dan kita ada jual banyak lagi barang-barang yang lain lah. Barang-barang keperluan harian. Okay, kita ada join Food Panda. Kita adalah vendor kepada Food Panda lah. Okay, kita ada join Food Panda. Food Panda ni dia ambil komisen tinggi lah dengan peniaga. Okay, memang peniaga kena markup harga. Kena markup harga sebab Food Panda dia ambil komisen yang tinggi dengan peniaga. Right. So, tapi dia tak kisah pun kalau tak nak berniaga dengan Food Panda kan. Sebab dia kan company besar. Dia kan top ranking kat Malaysia ni. Dia kan paling top. Okay, compare dengan apa orang kata, compare dengan GrabFood, compare dengan Hello Delivery, compare dengan entah apa delivery lagi banyak kan. So, dia yang paling top lah. Top one lah. Top one lah. Internet sangkut lah kejap. Dia terpadam sekejap. Biasalah internet tahu bagus ni. Okay, dia adalah top ranking dekat Malaysia ni lah. So, dia kalau macam kita pergi mana-mana kan, mesti kita nampak motor pink tu kan. Okay, kalau kita pergi Seremban, nampak motor pink. Kalau kita pergi PD, nampak motor pink. Kita pergi Melaka, nampak motor pink. Mana-mana pun ada motor pink. Dan motor dia, rider dia lebih banyak daripada rider-rider company lain lah. Okay, macam bisnes dia masyuk lah. Okay, macam customer dia tu ramai lah. Maksudnya iklan tu
Iklan marketing dia kau-kau lah. Memang kau-kau betul lah kan. Bajet dia besar. Okay. Kita join Foodpanda lah. Kita akan join juga dengan Grab, dengan Hello Delivery coming soon. Tapi diorang punya sistem tu macam payah sikit lah. Diorang lambat. Diorang punya sistem tu bila nak tunggu, diorang nak keluarkan kontrak lambat. Okay, memang lambat sikit lah. Nak kena sabar. Okay, apa-apa pun kita buat memang nak kena sabar lah. Okay, so kalau korang nak apa-apa barang, tak kisahlah nak ayam ke, nak ikan ke, nak sayur ke, nak sabun ke, nak biskut ke, nak roti gardenia. Okay, korang nak rempah, nak whatever pun yang korang perlukan nak masak pada hari ni. Okay, tiba-tiba barang tak ada. So, malaslah pula nak keluar, nak semata-mata nak pergi cari rempah, sup bunjut. Okay, korang malas betul. Okay, nak buat sup ni tapi sup bunjut ataupun sup tulang tak ada. Rempah sup lah. Okay, tak ada. Nak buat sup mestilah kena pakai rempah sup kan. Sama ada sup bunjut atau sup tulang kan. So, satu barang je tak ada. Alamak, nak kena keluar, nak kena pergi cari. Okay, so sekarang ni korang just order je online melalui Foodpanda. Korang akan dapat dah rempah sup tu dalam masa 10 minit. Korang dah dapat dah dia punya masuk alur rempah tu lah. Okay, rempah ni pula tak semua kedai yang jual tau. Rempah ni dia barang dia kecil-kecil, so dia modal besar. Okay, jangan pandang dia punya barang kecil-kecil dan modal dia sikit. Modal dia besar gila. Memang besar gila sebab rempah memang mahal. Okay, tak kisah dia Adabi ke, Mak Siti ke, Rempah O ke, memang dia punya modal gila besar. Okay, so rempah ni dia dia walaupun dia kecil tapi dia mahal. Okay, so tak banyaklah kedai-kedai yang menjual rempah ratus ni. Okay, sekarang kita kedai Rizky, kita ada banyak jual rempah. Kita memang ada supplier yang supply lah. Sebab Rizky ni dia dah lama berniaga, so dia ada banyak supplier. Banyak supplier yang nak masukkan barang kat kedai Rizky. Tapi banyak yang alur reject lah. Okay, tak barang tak apa-apa yang tak popular, yang tak famous tu banyak yang kita orang reject lah kan. Barang yang tak penting kita orang reject supplier kan. Tak apa-apa barang dia orang hantar, so kita tak ambil lah. Kalau yang brand tu tak popular, brand tu macam orang pun kurang beli kan, orang pun tak kenal. Okay, so kita banyak reject. Rempah-rempah yang terkenal, barang-barang yang terkenal macam Adabi, Milo, Nescafe, Faiza. Okay, apa lagi yang popular? Macam biskut Hapseng, macam apa yang popular lagi? Oreo, biskut Tiger, Chips Mo. Okay, sabun Daya, Softland, Downy, Fab, Dynamo. Okay, barang-barang tu semua adalah top, orang kata top ranking lah, top brand yang orang cari. Okay, yang orang suka pakai. Macam ubat gigi Colgate, Dali, semua tu kan macam sabun Dettol lah, semua tu kan orang dia dah ada customer dia sendiri. Maksudnya dia dah berpuluh-puluh tahun dekat meniaga lah. Brand dia dah bertahan lama, lebih daripada 30 tahun. So dia ada customer dia dan peminat dia sendiri. So kita sebagai peniaga tak susah lah nak jual. Barang tu pun cepat jalan. Okay, macam kita kat kedai Rizky, kita jual Dettol kan. Dettol kan semua orang cari, siapa tak kenal Dettol. Okay, sekejap saja habis barang tu. Letak je dekat kedai, kejap je habis. Benda tu kan mahal. Okay, so modal dia besar. Okay, kalau letak je kat kedai, alamak, letak 10 botol, habis dah semua 10 botol. Okay, nak dapatkan balik barang tu susah. Tambah-tambah pula time PKP ni, banyak kilang tutup. Diorang bukan bankrupt, tapi diorang tak dibenarkan untuk beroperasi. Kalau diorang operasi pun mungkin satu hari 200 orang je. Kalau dulu 5,000 orang bekerja kan, satu hari mungkin 200 orang saja yang buat kerja. Mana nak siap pengeluaran kan, macam mana nak buat banyak pengeluaran. Sebab dah hadkan penggunaan manusia yang bekerja, so lambatlah pengeluaran tu. Bila lambat, putus bekalan. Okay, bila putus bekalan tu yang susah tu kan, nak dapatkan barang-barang tu semua. Okay, lagi satu, diorang kan nak keluar, nak pergi, kena ikut SOP, kena ada surat daripada Shah Alam nak datang ke PD. Oh, jauh tu, memang jauh gila. Shah Alam tu tempat pun panas kan, tempat yang tak terkawal. Selangor lah Shah Alam.
Okay, so diorang susah nak dapatkan surat. Okay, so Kerajaan Negeri Sembilan memang susah lah nak bagi diorang datang. Dah tahu kan tempat tu zon merah kan, orang-orang kat situ semua zon merah. So macam mana diorang nak bagi kebenaran nak masuk ke PD. So macam kita terputus lah. Macam kilang-kilang ni banyak dekat Shah Alam, banyak kat Selangor, banyak kat Kuala Lumpur. Contohnya macam Beras Faiza, contohnya macam Adabi, macam Nestle. Okey, barang-barang ni semua daripada Selangor, daripada Shah Alam. Jadi diorang nak masuk tu, nak datang tu tak dapat surat. Okey, surat dapat pun diorang hanya boleh pergi ke tempat-tempat yang tertentu sahaja. Okey, itu pun seorang saja lepas buat saringan kot dengan KKM lah, sebab kat situ dia orang kan zon merah, so dia orang tak, tempat yang tak terkawal, so dia orang tak boleh bebas. Okey, macam pakai kawat duri lah macam tu, macam perintah berkurung. Okey, so hari ni kita bukan nak cakap kosong. Hari ni kita nak bercakap mengenai keropok rasa bawang. Okey, keropok rasa bawang panda. Okey, keropok bawang. Okey, keropok ni dia belum goreng lagi. Okey, tak nampak sangat. Okey, keropok ni dia belum goreng lagi. Okey, so dia kena goreng dulu. Harga dia RM3 saja. Korang boleh beli melalui Food Panda. Okey, walaupun korang hanya order keropok bawang ni saja, dia sedap kalau kita makan dengan nasi. Alright. Okey, walaupun korang hanya order keropok bawang ni, dia bukan keropok bawang saja, dia ada keropok udang, ada keropok ikan, ada keropok sotong, ada keropok ketam, macam-macam jenis keropok lah. Okey, dia makanan seafood lah. Okey, dia bawang dia dikeringkan. So bila korang makan keropok ni rasa bawang lah. Okey, dia dalam dia macam ni. Okey, macam ni untuk dah tunjuk je lah. Ni belum goreng lagi ni, Alun pun tak sempat nak goreng. Okey, dia warna-warni keropok dia macam ni. Okey, ni belum masak lagi ni tau. Jangan makan, dia belum masak lagi. Keras. Dia kena goreng. Bila dia goreng, dia kembang. Dia kembang besar ni ada buat. Okey, alright, dia kembang. Okey, so sedap lah kalau kita makan dengan nasi kan. Kita makan dengan mi, kita makan kuih tiaw. Mungkin kita kat rumah kadang-kadang kita masak nasi goreng kan, ataupun kita masak mi goreng ke, mi hun goreng ke, tiba-tiba rasa macam ada benda yang kurang. Okey, kita nak tambah keropok, so bolehlah kita goreng. Okey, janganlah goreng banyak-banyak sebab benda ni dia senang masuk angin. Okey, bila nak makan saja korang goreng. Okey, lepas tu simpanlah yang balance tu dalam bekas ke, tak payah simpan peti ais pun tak apa, boleh simpan kat luar. Okey, boleh beli dengan Food Panda. Cari dalam tu, dalam website Food Panda tu korang cari Pasar Segar Rizki Maju, Port Dickson lah bagi orang Port Dickson. Okey, so dekat situ korang akan cari, korang klik bahagian dry food. Okey, bahagian keropok lah. So kat situ kita ada jual macam-macam jenis keropok. Macam-macam jenis ke? Kalau pun tak ingat lah sebab ada lagi barang yang tak masuk lagi, dia lambat sikit website tu. Okey, tapi keropok bawang ni memang ada dekat dalam website Food Panda tu lah. Okey, so korang boleh order dan makanlah dengan nasi ke, mi ke, kuih tiaw ke, kuih tiaw goreng ke, makan dengan keropok ni memang best. Alright. Dia kalau nak makan macam tu saja depan TV pun boleh. Tapi Alun suggest bila nak makan saja baru goreng. Okey, sebab bila korang goreng banyak-banyak letak dalam botol, biasalah kita kat rumah kan, kita rasa dah tutup dah, kemas kan, tapi tak tahu macam mana angin boleh masuk, so jadi lemau tak sedap. Okey, kalau bila dah lemau kita tak makan lah, kita buang je kan, membazir. So bila kita nak makan baru kita goreng. Okey, dia boleh simpan. Dia expired dia biasanya kalau makanan ni macam jenis-jenis makanan kering ni biasanya expired dia 2 tahun. So korang boleh beli dan simpan dalam almari makanan kan. Biasalah kita kat rumah kan kita ada almari makanan. Maksud Along, kita bila kita kat dapur, kita ada satu almari kan, almari khas untuk simpan stok makanan kering lah. Makanan kering contohnya Maggi, keropok macam yang Along tunjuk tadi tu. Okey, spaghetti kering yang belum masak. Okey, kita simpan sardin dalam tin lah. Okey, kita simpan apa lagi? Mihun, bahan-bahan kering. Okey, biasanya kita kat rumah ada satu almari yang kita simpan stok makanan bahan-bahan kering. Alright, so bila kita nak masak baru kita pakai. Okey.
Alright, so apa nama ni, apa lagi nak cakap, lupa tak lama ni kita pun, yelah kita dah pukul 12 malam, besok pun Alor nak kerja, okay. Sekarang ni kita staff dekat kedai Runcit Rezeki tu ada 4 orang lah, okay. 2 orang shift pagi, 2 orang shift petang, okay. 4 orang saja. Sebab dalam Melayu kita ada banyak perancangan lain. Kita akan berniaga juga dengan Shopee, di mana kita akan kumpul customer kita seluruh Malaysia, termasuklah apa namanya Shopee dengan Lazada. Kita akan belajar sistem dia. Dia kena belajar sistem dia. Dia tak ada orang yang boleh senang-senang nak buatkan untuk kita. So kita kena buat sendiri. Okay, Shopee macam mana nak masukkan gambar, macam mana lu nak jual kerupuk bawang ni kan, nak jual kerupuk bawang ni dekat Shopee. So macam mana, so kena belajar lah dia punya sistem. Okay, kena minta orang ajar ataupun dia ada buku manual untuk nak belajar. Alright, so apa nama ni, ada apa lagi nak cakap okay, setakat ni kita memang hari-hari ada masuk order lah. Okay, customer kita daripada Bandar Spring Hill sampai Batu 12. Dia dekat dengan Pasir Panjang. Okay, kita punya customer daripada Spring Hill sampai Pasir Panjang, Port Dickson. Okay, kita punya customer memang ramailah. Seluruh Port Dickson ni adalah customer kita. Sebab dia boleh senang order. Dia boleh order melalui Foodpanda. Okay, so walaupun satu barang saja, dia akan dapat juga barang tu. Dan dia dapat dalam masa 10 minit. Paling lambat pun 30 minit. So cepatlah. Okay, so kita sedang mengumpul customer lah. So Rizky sekarang ni sedang kumpul customer lah. Tak lama lagi kita pun tak naklah mengharapkan Foodpanda kan. Sebab kita bisnes ni kita nak mengharapkan orang. Okay, kita kena independence. Kita kena belajar berdikari. So Alor pun tidak mengharapkan juga Foodpanda tu. So Alor ada perancangan Alor sendiri. Mungkin bila betul-betul dah ready, Alor akan ambil seorang runner, iaitu runner tetap lah. Dan lagi satu seorang kerani lah. Kerani tu dia balas WhatsApp. Kan biasanya kalau korang nak order barang-barang basah, korang mesti nak tanya dulu kan. Okay, bila nak tanya, nak balas WhatsApp tu lah yang nak kena cepat. Nak kena ada orang yang duk tengok handphone selalu. So Alor kena bayar lah pula. Hire people untuk selalu tengok WhatsApp kalau ada order masuk. Maknanya runner tu runner kita sendiri, runner Rizky. Kita ambil 2 orang lah. Seorang runner, seorang staff yang balas WhatsApp. Yang balas WhatsApp tu mestilah perempuan. Yang runner bawa motor tu mestilah lelaki. Okay, so diorang bila masuk order, bila customer nak order, dia akan berbalas WhatsApp dengan kita punya kerani lah. Okay, kita kerani akan bagi tahu. Okay, contohnya kalau korang nak sardin adabi, tiba-tiba sardin adabi tu tak ada stok kat kedai. So dia akan bagi tahu awal-awal stok dekat kedai Rizky tak ada sardin adabi, habis stok. Yang ada ayam brand dengan King Cup. Okay, kalau nak kita masukkan order. Kita tulis order lah, maksudnya kita keluarkan invoice atau kita keluarkan receipt. Alright, berapa harga dia dah kita bagi tahu lah. Dia akan biasanya kalau order barang ni, dia customer akan tanya ada tak daun sop. Okay, daun sop kita nak beli RM1 je lah. Okay, so kita punya kerani akan jawab balas, okay RM1. Okay, nak order apa-apa lagi tak? So dia ambil order di dalam handphone melalui WhatsApp. Itu memang kena full time staff lah. Maksudnya kita 9 pagi sampai 9 malam lah budak tu kena kerja dengan Rizky. Okay, dengan siapa seorang lagi tu, yang runner tu kan, yang runner naik motor tu, runner Rizky tu pun kena kerja 9 pagi sampai 9 malam setiap hari lah. Okay, so sebab kita buka kedai, so benda tu handphone tu nak kena on lah kan, macam biasa kan. Okey, tu dalam perancangan. Okey, dalam perancangan lah, kita belum lagi bertindak sebab kita tak ada runner tetap. Kita memang tak ada runner pun. Kita belum ada runner dan kita belum ada kerani yang balas WhatsApp. Okey, 2 benda tu penting. Itulah perancangan kita. Okey, sebab sementara tu kita akan join Halo Delivery, Grab Food, Lazada dengan Shopee. Okay, so itulah kita punya banyak planning. Okay,
memanglah pesaing memang ramai, tapi kita cuba fikir macam mana nak tambahkan, nak buat marketing ataupun banyak plan bisnes yang lain lah untuk banyakkan channel pemasaran marketing. Okay, channel pemasaran bisnes kita lah, macam mana kita nak pasarkan produk-produk ni semua. Alright. Along bukan founder, Along agent. Okay, agent. Maksudnya Along ada kedai, so Along jual produk orang dekat kedai Rizky lah. Okay, produk orang tu maksudnya produk Faiza, Adabi, Milo, Nescafe. Benda tu kan top brand. Okay, so senang lah nak jual. Okay, orang akan cari punya. Alright. So hari-hari memang ada masuk order lah. Hari-hari kita ada masuk order. Ada orang ada sayur, ada yang orang ada sabun, ada yang order biskut, ada juga yang order roti. Okay, mungkin dia orang tak dapat nak keluar, atau dia orang takut nak keluar time-time PKP ni, dia orang takut lah nak keluar kan. Okay, ataupun dia orang tak ada kenderaan, tak ada transport, nak keluar susah. Kalau dia orang keluar pun ada anak kecil, susah nak bawa anak kecil sekali keluar. So ataupun dia orang tak ada masa nak keluar kan, so dia orang malas nak keluar kan. Okay, so dia orang order lah dengan Foodpanda. Okay, tapi Foodpanda ni kalau korang nak join, dia orang memang ambil commission tinggi gila lah. Okay, kalau dengan restoran, dia orang ambil commission sampai 30%, kadang-kadang lebih. Tengok restoran lah. Kalau restoran macam McDonald, KFC tu memang tinggi gila lah commission dia kan. Okay, dia lebih daripada 30% dia ambil commission dengan peniaga. Dan kalau macam Along sebagai kedai sebeneka ataupun shop, hanya 18%. Okay, so kedai makan 2 kali ganda dia ambil commission. So kena fikir balik lah, ada untung tak peniaga dengan Foodpanda ni kan. Okay, tapi bagus juga Foodpanda ni, sebab tak lama kelamaan, ambil masa beberapa tahun, dan kedai kita akan jadi famous lah. Orang kenal, bila orang kenal, senang lah orang nak membeli. Maknanya kita dah popular. Maksudnya Along dah, aku popular ke? Okay. Maksudnya Along dah popular lah. Okay, maksudnya Along dah Rizky popular lah dekat Porison ni kan. So maksudnya orang kenal. Bila orang kenal, senanglah kita nak menjual, sebab ramai orang kenal kita. Kita popular. Ala-ala macam Nilofa macam tu. Nilofa kan popular. Okay, kita beli tudung dia sebab tudung ke sebab Nilofa? Mestilah sebab Nilofa. Okay, kita tak beli sebab tudung. Okay, sebab artis tu sendiri. Okay, sebab orang tu popular, orang tu terkenal, so kita beli brand dia. Okay, so sebab itulah kena popular. Okay, ramai orang popular dengan cara cepat, macam-macam cara kan nak buat popular kan. Tapi Along tak lah. Along tak berani lah nak lebih-lebihan. Okay, alright. Nanti jatuh hukum. Nanti jatuh pula Nanti jatuh hukum. Apa jatuh hukum? Nanti terpesong pula akidah. Terpesong pula agama kan. Okey, nanti nak simpan balik lah keropok bawang ni. Okey, korang boleh lah dapatkan keropok bawang ni. So, kalau dia berat dia, tak cerita berat dia. Berat dia 250 gram. Okey, satu paket 250 gram, berat lah. Okey, harga ni RM3 sahaja. Tapi dalam Foodpanda aku tak ingat berapa harga. Dan kita check balik lah Foodpanda punya harga kan. Tapi kalau dekat kedai kita RM3 sahaja. Okey, kalau nak jimat, kena datang kedai lah. Okey, kalau kat Foodpanda tu memang dah markup harga lah. Okey. Tak kena bayar charge delivery lagi. Okey. Tapi tak jauh beza pun kalau harga dengan kat kedai dengan Foodpanda. Kalau macam korang beli keropok ni dekat kedai Rizky RM3, so dengan Foodpanda korang kena beli RM4 lah harga dia. Contoh macam tu lah kan. Markup lah kan, markup harga. Right. So Along pun tak boleh lama lagi ni. Okay, Along dah tunjuk dah apa produk, apakah barang yang ada kat kedai Rizky. So kita sambung lagi pada esok hari dengan produk yang lain pula. Sebab kita ada banyak barang, kita ada banyak produk. Okay, so kita tak boleh nak bagi tahu semua barang yang kita jual. Okay, kita sempat, memang masa tidak mengizinkan. So kita akan sambung besok hari dengan produk yang lain pula. Okay, so korang dah ambil vaksin dah. Along kalau ambil vaksin kan, Along punya otot sendi ni, Along punya vaksin sebelah kiri. Okay, bahagian kiri Along vaksin je, atas sikit daripada MCG. Oh, memang piau lah. Lepas 10 minit, lepas 15 minit ambil vaksin tu, memang tangan tak boleh gerak. Memang kejang. Otot kejang, dia macam lumpuh lah, dia tak boleh bergerak.
Bayangkan kalau macam tangan kita tak boleh bergerak, macam mana kan rasanya kan. Dia tak boleh angkat berat. Okey, dia tegang otot tu. Okey, macam orang rasa tak sesuai lah vaksin tu dengan Along. Tapi orang lain okey je. Okey je. Ramai yang okey. Mungkin kalau yang pergi ambil vaksin tu, katakanlah yang ambil vaksin tu 200 orang. Apa? Berapa dah? Okey, 200 orang lah sehari. Okey. Katakanlah ambil vaksin tu 200 orang, 10 orang mesti dapat kesan sampingan dia. Taklah semua. Tapi ada segelintir. 10 orang ke 20 orang ke macam tu mesti ada efek sampingan. Okey. Macam Mamoy tu Alung perhati je kan, lepas dia vaksin dia punya muka habis merah. Okey, dia alergi. Tak tahulah, mungkin dia alergi ubat kot. Ada orang yang alergi ubat, dia tak boleh terima ubat, apa jenis ubat pun. So sebab itulah muka dia merah-merah. Okey, so nurse cakap pakai krim saja dah okey, tapi ambil masa, take time lah. Nak hilang dia punya merah-merah tu macam chickenpox kan. Okey, ambil masa seminggu 2 minggu jugalah nak hilang dia punya tumpuk-tumpuk merah kat muka dia tu kan. Dia alergi, dia macam chickenpox. Okey. So kita sambung lagi pada esok hari dengan produk yang lain pula. Alung pun tak tahu Alung boleh ambil lagi ke tidak dos kedua ni, sebab vaksin tu bagi Alung tak dapat. Alung rasa macam susah nak terima lah ubat tu, macam tak sesuai. Okey, rasa macam letih, rasa macam antibody tak berapa kuat untuk nak terima. Alung punya lengan pun sampai sekarang pun masih lagi sakit lagi. Dah 5 hari dah vaksin kan, tapi otot tu masih lagi sakit. Okey, tak boleh buat kerja berat. Maksudnya bukan tak boleh buat kerja berat, boleh, tapi tangan kanan je lah yang kuat. Tangan kiri yang vaksin tu macam dah lumpuh. Okey, macam dah tak boleh buat kerja berat, tak boleh nak angkat berat. Okey, so Alung ada telefon juga dekat dia punya hospital tu kan. Hospital kata tu adalah bersifat sementara sahaja. Okey, dalam masa seminggu dia okey. Okey, so kita tunggulah lagi seminggu. Tengok macam mana perkembangan dia. Okey. So korang semua okey kan vaksin tu kan? Vaksin tu taklah semua orang dapat kesan sampingan. Macam Alung cakap tadi, 200 orang. Terkejut Alung. Anak buah tu terkejut Alung dia ni. Okay, 200 orang, 20 orang saja ada kesan sampingan. Yang lagi 180 tu okey, normal. Okay. Mungkin Alung termasuklah di antara yang 20 orang yang Alung cakap tadi tu. Mungkin Alung termasuk, mungkin lah. Atau mungkin ada orang lain lagi lebih teruk. Okay, mana lagi tahu. Okay, antibody semua orang. Okey, so sampai di sini saja dan kita jumpa lagi pada esok hari dengan produk yang lain pula. Assalamualaikum.